Kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat sebelumnya, banyak Allah ceritakan di dalam surah Al-Qasas ini adalah tentang kisah para nabi dan golongan penentang Allah. Nabi tu dengan kaum dia, nabi ni dengan kaum dia, rasul tu dengan kaum dia, rasul ni dengan kaum dia. Dan dah menjadi semacam sunnatullah. Bila seseorang nabi, seseorang rasul ini diutuskan kepada kaum masing-masing, maka yang mudah kita dapat informasi menerusi ayat Quran akan pecah kepada dua golongan. Satu yang menerima dakwah Nabi dan Rasul tersebut, satu lagi yang menentang dan menolak. Ini adalah kebiasaan. Hatta sampai kepada Nabi yang terakhir pun, Rasul yang terakhir pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sesekali tidak pernah memudahkan hal tersebut. Bukan kata ni sebab Nabi yang mula-mula akan ada penentang, akan ada penyokong. Ni sebab Nabi yang pertengahan akan ada penentang, akan ada penyokong. Ni sebab Nabi yang terakhir, Nabi last dah. Jadi kita bagilah keistimewaan pada dia. Dia cakap je, semua orang dengar. Dia cakap je, semua orang ikut. Dia cakap je, tak ada orang lawan. Allah tidak memudahkan demikian. Sifir dia tetap sama. Nabi Muhammad juga dibebani dengan perkara-perkara seperti tadi, adanya penentang-penentang dakwah dan perutusan setiap para nabi dan rasul. Jadi di sini memaknakan kepada kita apa? Memaknakan kepada kita apa? Hubungan kaitan dakwah para nabi dan rasul dengan argumen-argumen ataupun kenyataan daripada Allah ini sebenarnya saling berkait rapat. Saling berkait rapat, ada chain, ada connection. Baik. Yang nak bagi kita mudah faham, satu benda saja. Satu benda saja. Bila kita tengok dua golongan, penyokong para nabi, penyokong para rasul dengan penentang para nabi dan penentang para rasul. Di setiap akhir kebiasaan kisah setiap nabi dan rasul, Allah dah tunjuk sesuatu untuk manusia berfikir. Apa kesudahan pengakhiran mereka? Jadi bila mari Nabi, bila mari Rasul, apa kesudahan dan pengakhiran yang menyokong Nabi dan Rasul, dan apa kesudahan dan pengakhiran yang menentang Nabi dan Rasul? Allah cerita dalam Quran. Okey, apa kesudahan mereka yang menentang Nabi Nuh? Quran cerita apa? Mari banjir besar, hanyut, lemas, tenggelam di bawah arus. Mari pula kaum Nabi Hud. Apa kesudahan golongan yang menentang Nabi Hud? Allah buat apa? Kilat, pekikkan guruh daripada langit. Mari pula Nabi Saleh. Apa kesudahan yang menentang Nabi Saleh? Gempa bumi. Habis meninggal, habis mati. Apakah kesudahan yang menentang Nabi Ibrahim? Apa jadi kepada Namrud dan tentera-tentera dia? Namrud mati ke mana? Makhluk Allah yang kecil saja kan? Nyamuk saja, petunjuk. Bagaimana kesudahan dengan kaum Nabi Lut? Jadi apa? Hari ni kita boleh tengok di Jordan kan, laut mati tu. Tu kesudahan dia. Jadi ni nak suruh kita berfikir. Bila baca sirah dan kisah Nabi-Nabi ni, inilah balasan. Orang yang menyokong, inilah balasan orang yang menentang. Jadi pilihan di tangan kita. Kita nak ikut flow mana? Flow pengikut ke flow penentang? Kalau tanya ramai-ramai, mulut kita mungkin akan kata apa? Mestilah nak ikut para Nabi dan para Rasul. Tetapi hakikatnya banyak yang berlaku yang kita boleh tengok, adanya perlawanan, adanya kontradiktif antara mulut dengan tingkah laku dan perbuatan kita. Ambil contoh yang mudah. Nak ikut Nabi ke nak lawan Nabi? Ikut Nabi. Tapi dalam masa yang semayang, dalam masa yang sama, hari-hari tak semayang juga. Boleh faham tak maksud saya tu? Kalau tanya mulut nak jawab ni, nak ikut Nabi ke nak lawan Nabi? Nak ikut Nabi. Kata mulut nak ikut Nabi. Yang hang hari-hari tak semayang tu ikut Nabi ke lawan Nabi?
Jadi biar sealiran, biar sama jalan, sejajar antara perkataan yang keluar daripada lisan dan lidah kita dengan perbuatan kita. Bila berlakunya ketidaksamaan, itulah mengundang kepada bahayanya. Bila perbuatan kita tak sama dengan pengakuan, bila perbuatan kita tak sama dengan apa yang dituturkan. Jadi antara hujah-hujah yang Allah gunakan ni bagi orang yang menentang Nabi dan Rasul, pertanyaan-pertanyaan macam ni lah. Pertanyaan-pertanyaan macam ni. Kalau aku buat macam ni, jadi lagu ni. Kalau aku buat macam ni, jadi lagu ni. Pasal apa lagi kamu nak menentang aku dan menentang utusan aku? Bahkan kalau kita tengok bab penentangan ni, ada sebahagian sampai mereka menolak seolah-olah utusan atau Nabi atau Rasul yang datang daripada kalangan mereka sendiri. Contoh apa? Kalau bolehlah, kalau Allah nak jadikan bagi kami seorang Nabi, bagi kami seorang Rasul, kami tak mau daripada kalangan kami. Maksudnya dia tak mau daripada kaum dia sendiri. Kalau kita hari ni, orang kampung dia juga tak mau. Lekeh bagi dia. Kalau boleh nak datang daripada mana? Datang daripada luar. Hak mereka tak kenal lagi. Sebab orang kampung sendiri ni dah kenal Allah. Aku kenal dari kecil lagi sampai ni tiba-tiba mari tu menerima wahyu mengaku Nabi pula. Nak dakwah orang kampung kita. Biasalah. Skeptik macam tu kan. Kalau boleh Nabi tu bukan orang kita tapi orang lain. Isu dia, alasan tersebut, kalau Allah datangkan daripada tempat lain tu, hang nak beriman ke? Hang lawan juga. Hang beriman ke hang lawan? Okey, kita ambil contoh. Nabi Muhammad memang dia duduk Mekah. Dia dakwah pun orang Mekah. Macam Nabi Yunus. Nabi Yunus bukan tempat dia berdakwah. Dia berasal daripada tempat lain dan Allah perintahkan dia berdakwah di tempat lain. Tapi adakah dakwah Nabi Yunus diterima? Diterima tak dakwah Nabi Yunus? Kalaulah dakwah Nabi Yunus diterima, taklah sampai Nabi Yunus ni seolah-olah kita istilahkan merajuk sampai pi naik kapal, kemudian masuk dalam laut, dimakan oleh dimakan pula silap, ditelan. Dimakan tu kunyah dah kan, ditelan oleh ikan nun. Lepas tu baru dia kembali semula, barulah adanya penerimaan. Setelah dia tinggalkan tu, nampak tanda-tanda bagi mereka. Rupa-rupanya hak Yunus dakwah dulu, hak Yunus bagi tahu dulu, hak Yunus ceramah dulu, hak Yunus cerita pada kita dulu, dah ada tanda-tanda dia yang menunjukkan dia tu orang yang benar pada perkataan dia dan dia benar utusan dan Nabi Allah. Lalu mereka mengharapkan kembalinya kepulangan Nabi Yunus bersama kaum mereka. Dia tempat lain, tapi nak habaknya orang tak terima juga. Bahkan lebih jauh, ayat Al-Quran cerita kalau boleh malaikat. Tak mau orang macam ni. Bagi dia, aku pun orang dah. Mari Nabi orang juga, payah nak terima. Dia suruh apa? Nabi itu ada dah, orang. Tapi sekali dengan Nabi itu sentiasa ada malaikat. Maksudnya, kalau Nabi itu berbicara, dia boleh tanya malaikat terus. Betul tak Allah suruh habaq lagu ni? Ada juga jenis lagu tu. Dia maksudnya sama macam kita ni tak apa nak percaya. Biar betul ni. Jadi kalau tak betul, malaikat betul tak dia ni kata Allah suruh habaq lagu ni. Mana ni nak suruh confirmation daripada malaikat? Ya, baru kami nak dengar. Baru kami nak dengar. Baik. Ayat ni cerita alasan ni dihujahkan oleh Allah. Kalau kami turunkan malaikat tu, dia tak akan jadi dah cerita lagu tu. Dia tak akan jadi dah malaikat diturunkan untuk apa? Untuk confirmation. Tapi kalau malaikat mari itu untuk apa dah? Malaikat mari tak ada benda lain. Nak musnahkan, nak mengazab. Satu lagi dia nak malaikat terus. Bukan kata orang-orang ni. Tadi ada juga orang dan malaikat untuk confirmation. Hak ni dia nak malaikat terus. Dia nak malaikat terus. Allah dah jadikan kita manusia. Dan Nabi dan Rasul tu sesuai dah dari kalangan manusia. Malaikat dia ada bahagian dia.
Tapi Allah pun habaq, kalau kami jadikan Nabi dan Rasul ni daripada kalangan malaikat, pasti kami akan jadikan dia seorang lelaki. Maksudnya kalau orang tu malaikat pun, kalau orang tu malaikat, dia tak panggil orang lah pula tak. Kalau malaikat tu maksudnya Allah akan jadikan malaikat tu bentuk lelaki. Jadi bila mari bentuk lelaki, sebab rupa asal malaikat, kita tak mampu nak berkomunikasi dan interaksi. Dan kalau Allah jadikan malaikat tu rupa macam tu, takut kata, ni malaikat kau orang. Dia jadi ayat lagu tu pula. Tak, maksud saya kalau turun malaikat dengan rupa asal, jadi tak nampak lah, jadi suara saja, takut lari pula tak. Wahyu turun pukul 12 tengah malam, jenuh pula. Kita pula lalu kawasan hak menggerungkan sikit kubur. Aku inilah Rasul kamu. Mana pula sorok saja. Tepi kubur pula, tepi rumpun perdu buluh hak besar pula. Sesungguhnya ingin menyampaikan wahyu yang baru diturunkan daripada Allah. Baca ayat sekian-sekian. Agak-agak duduk situ dengar wahyu kan. Wahyu tak tahu ke mana, dia tak tahu ke mana. Lepas tu Allah kata, pasti kami akan jadikan dia tu dan rupa bentuk lelaki. Takut mari pula rupa bentuk lelaki, jadi macam tadi pula. Kata malaikat ni orang, bukan lelaki. Maksudnya, poinnya mudah. Kalau nak terima, marilah orang pun dia terima. Kalaulah nak menolak, marilah malaikat pun dia tetap akan menolak. Poin dia sini saja. Inilah mahalnya harga keimanan, akidah dan kepercayaan.